Okay, so now kita nak belajar pasal polar form. Okay, saya start balik semula lah daripada yang semalam. Okay, so polar form ni is awak nak express dia complex number dalam polar form. Okay, so first of all kita kena tahu apa itu Argand diagram. Okay, so Argand diagram actually is a graph yang awak graphkan awak punya complex number. Okay, so kita ada part CY untuk imaginary macam semalam lah, X is real axis. And then kalau kita tengok dekat sini, bila awak ada satu, bila awak ada satu complex number, kita tengok dia punya nilai A dengan nilai B tu apa. Okay, kalau kat sini nilai A dia positif, then dia ada dekat sebelah kanan lah. Kalau nilai A dia negatif, then dia akan berada di sebelah sini. Okay, dia depend on your complex number tu, nombor apa. Sebab tu nanti Argand diagram ni akan menentukan your complex number dekat kuadran berapa. Okay, so sama juga nilai dengan nilai B. Nilai B awak ni kalau positif means dekat atas, tapi kalau negatif dekat bawah lah. Depend. Okay, and then kejap. Okay, inilah kita punya garisan tu. Kalau dua-dua positif lah. A and B positif, so means dia akan berada di kuadran yang pertama. Okay, dan ini adalah theta awak lah. Okay, ni theta awak dekat sini. Okay, saya bagi more explanation about this one. Kenapa kita ada polar form tu, macam mana dia muncul. Okay, so modulus and argument. So untuk modulus, macam saya cakap semalam, okay, untuk Z equal to A plus BI, which is A dengan B is positive. So that dia berada di kuadran pertama macam saya punya slide. Okay, so kita akan return benda ni lah yang macam saya cakap semalam, kita pakai teorem Pythagoras. Okay, so A squared plus dengan B squared, then you akan dapat the hypotenuse. Square root of that dapat hypotenuse. Itulah modulus. Okay, so this one kita pakai teorem Pythagoras. And then kalau awak perasan dekat situ, from the figure, okay, dekat sini tangent theta tu akan sama dengan tangent. Kita pakai yang opposite over adjacent. Tua tu kan, kalau ada yang pakai tua lah, kalau pakai benda lain tu lain lah kan. Tapi dia opposite over dengan adjacent. So, bila opposite over adjacent, opposite dia adalah B. Nilai B kat sini. Ni, nilai B. Okay, tinggi ni is B. Dan dia punya length from here to here is A. Sebab itulah kita dapat benda ni. Tangent theta equal to B over A. Inilah yang kita pakai dekat argument tu. Okay, sebab tu. Sebab daripada gambar tu tadi. Okay. So, bila saya nak theta, saya akan pindahkan tangent ke sebelah kanan. So, jadi up tangent B over A. Inilah munculnya benda ni. Semalam dekat dalam slide tu tak ada. So, saya pun nak explain tu tak ni. Okay, so inilah argument Z yang kita nak untuk kuadran pertama. Okay, kuadran pertama dia tak ada ubah apa-apa lah from the original. Okay. Untuk polar form of a complex number, kenapa munculnya R cos theta, R sin theta semalam dekat polar form tu? Okay, because this one. Kalau kita dekat gambar raja yang sama bila kita buat untuk cos pula, okay, cos is adjacent over dengan hypotenuse. CAH, okay, adjacent over hypotenuse. So adjacent U is A, kat sini A, dan hypotenuse U is R, okay, which is this one lah, R. Dan sin theta kita ada so, opposite over dengan adjacent. So kita ada B kat sini over dengan R. Sebab opposite over hypotenuse. So, bila you susun A as subject,
Okay, you susun A as subjek, you akan dapat R cos theta. Dan bila you susun B as subjek, you akan dapat B sama dengan R sin theta. Okay, benda ni lah yang kita ganti dekat dalam ini dan juga ini. Okay, dari mana datangnya benda tu? So, bila you gantikan, A is R cos theta plus dengan B I. Okay, maksudnya R sin theta darab I. So, bila kita buat dekat polar form, kita tengok kat sini dengan kat sini. Ada common factor. So, kita keluarkan dia. Sebab itulah jadi benda ni. Okay. Itulah asal usul polar form tu. Macam mana boleh jadi R cos theta plus I R sin theta tu. Biasanya kita letak R tu kat luar terus. Sebab kita factor out. So, ini polar form ya. Okay, so step macam yang semalam lah. Kita kena buat Argand diagram. Kenapa kita kena buat Argand diagram? Sebab kita nak tahu kuadran dia kuadran apa. Lepas tu kita kena cari modulus. Modulus Z which is sama dengan R. Okay, sama dengan yang set A squared plus B squared square root. Okay, lepas tu argument kita kena refer to respective quadrant. Okay, so kalau yang pertama tadi saya kata awak terus je dapat sebab dia dekat kuadran pertama. Tapi bila kuadran kedua kita kena buat 180 tolak dengan arctangent tu. Okay. Dan ni next slide nanti saya tunjuk dia punya tu. Yang ni kita buat negatif kat luar. Lepas tu 180 tolak dengan arctangent. Dan yang keempat kita terus letak negatif sahaja sebab kita baca dari bawah je. Okay. Dan polar form begitulah. R and then dalam kurungan cos theta plus I sin theta. Which is awak kena letak nilai R dan juga nilai theta. Yang lain just salin semula. Okay. So kita tengok dekat ni tadi. Kalau untuk kuadran pertama, sebab kita nak theta kita dekat sini. Okay. So kita tak buat apa-apa perubahan. Okay. Untuk kuadran yang kedua pula, semalam saya terbalik. Okay. Sepatutnya yang awak nak adalah daripada sini sampai sini. Ini theta yang kita nak. Tapi bila kita tekan ini dalam kalkulator, awak akan dapat kawasan yang ini. Ini kita dapat kawasan dekat sini. Sebab tu dia buat pi is equal to 180 tolak dengan alpha. So nanti baru dapat theta awak. Okay, semalam terbalik saya buat. Sorry. So sini. Ini saya letak sebagai alpha. Sini alpha. Okay. Sebab bila kita buat arctangent B over A ni, kita memang akan always dapat the basic angle. Sebab itulah kita bukan nak basic angle ni, kita nak yang merah ni. Yang theta merah ni. Kalau dekat kuadran kedua ni. Okay. Sebab tu kita kena buat pi tolak dengan basic angle baru dapat theta merah. Okay. So lepas tu yang ketiga pula. Okay, kalau yang ketiga pula. Dia nak daripada bawah ni ke sini. Untuk theta. Okay. Tapi bila kita tekan arctangent, awak akan dapat kawasan ini. Sini. So, mula-mula kita buatlah 180 tolak dengan arctangent, kita dapatlah theta. Tapi theta yang kita dapat nanti dia akan dikira dari atas. Disebabkan kita buat dia dari bawah, kita nak negative angle. So, kita kena letak negatif dekat
luar untuk menunjukkan awak kira as negative angle. Maksudnya dari bawah. Okay. Sebab apa kita kena kira daripada bawah? Sebab theta, dia punya nilai tak boleh lebih daripada pi dan tak boleh kurang daripada negative pi. Dia tak boleh lebih daripada pi. Means maksudnya dia tak nak awak bagi angle yang lebih daripada 180. That's why kita kena buat negative angle tu. Okay. Sebab dia dah ada syarat dekat yang slide yang sebelum ni tadi. Okay, and then untuk the last part, untuk part quadrant 4, okay, apa yang kita nak adalah di sini. Ni data yang kita nak. So, apa perubahan dia? Daripada yang pertama tadi, dia cuma dikira daripada bawah. Kita kira angle dia from below tu. So, just letak negatif je lah dekat awak punya arctangent. Okay, itu sebab dia berubah tu Okay, so kita tengok soalan. Okay. Kat sini tadi yang saya cakap tu, yang kita buat ni. R mesti lebih besar daripada kosong ni, data ni. Sebab itulah kita kena kira dari bawah. Tak boleh kira dari atas untuk yang kuadran ketiga dan keempat. Okay, sebab dia syarat di kat situ. Okay, so kita nak cari soalan yang pertama. Sekejap Okay, soalan yang pertama. First, awak kena lukis dulu Argand diagram dia. So, kalau kita lukis Argand diagram, dekat kuadran mana kita dapat ni? 5 dengan negatif 4. Ada orang bagi ni ke message? Medium kiranya, sekejap kuadran ketiga dan kedua dan ketiga pi tolak alpha. Betul. Cuma kuadran ketiga dia kena letak negatif nanti dekat jawapan akhir. Sebab kita kira dari bawah. Okay, kalau 5 dengan negatif 4 ni, bila awak buat Argand diagram, okay, Argand diagram saya, okay. So, saya ada 5. 5 is positif. So, positif kat sini lah. Okay, sini untuk real. Dan ini untuk imaginary. Okay. Negatif 4 pula dekat sebelah bawah. Kat sini. Okay, sebab A plus BI. So, negatif 4 dekat bawah. So, sekarang saya punya saya punya polar form dia akan dapat di sini. Dekat kuadran berapa ni? Keempat. Kat kuadran keempat. Okay. So, ini benda yang pertama kita kena lukis. Okay, so kita dah dapat dekat kuadran keempat. Okay, so kita follow step tadi. So, yang pertama A dia kata. A settle dah. Okay, yang kedua M pula. Modulus. Nak kira modulus Z equal to R or Z lah. R lah kita pakai sebab Z tu biasanya kita buat untuk complex number tu sendiri. Okay, A squared. So, 5 square plus dengan negative 4 square. And then square root. Dapat berapa ni? Dapat berapa? Kalau awak kira. Bagi in term of set. Tak payah bagi point. Punca kuasa 41. Okay, thank you. Okay.
Lepas tu dah settle M, pergi balik A. A is argument. Disebabkan argument kita berada di kuadran keempat, okay, kuadran keempat. So, apa saya perlu buat is, kita cari dululah alpha tu Alpha is arctangent B over A. Okay, B awak adalah 5. Okay, ingat kat sini, always ambil positive number sahaja. Kalau awak perasan, dekat dia punya ni. Ni kan? Dekat sini, dia letak modulus. Bila dia letak modulus, means dekat dalam tu always positive. Walaupun sekarang kalau kita tengok B is negative 4, tapi bila you nak cari basic angle, always letak positive. B over A, bukan A over B. Okay. So, jadi 4 over dengan 5. Okay, cuba kira dapat berapa. Bagi in radian. Jangan bagi, jangan bagi, yang ni kecil. Saya tukar. Plus with ni. Okay, dapat berapa awak punya tu? Bila ambil radian. Tahu tak nak tukar radian macam mana? 0.675. 0.675. Okay. So, alpha kita dapat 0.675 rad. Okay. Tapi disebabkan kita dekat kuadran keempat. So, theta kita akan jadi negatif kepada alpha. So, jadilah negatif 0.675 rad. Okay, then yang terakhir is polar form. So, polar form just letak je balik dalam form yang kita nak. Z equal to R, give sed 41. And then dalam kurungan cos theta. Okay, salin je. Negatif 0.675 rad. And then plus I sin negatif 0.675 rad. Tutup kurungan. Dah. Itulah jawapan untuk polar form kita. Macam itulah. Polar form ni dia kena careful dekat nombor 3 punya step ni. Sebab dia depend on quadrant ni. Okay. Depend on quadrant mana awak pakai. Okay, boleh saya move? Boleh. Okay, so kita tengok yang ni pula. Bila awak lukis ini, mak, salah pen pula. Sekejap. Terlebih pula pen saya. Okay. Okay, so bila saya lukis ni, saya dapat dekat kuadran mana ni? Awak punya real is Ketiga. okay, real. Awak punya real is negatif tau. So, negatif kat sini lah. Okay, untuk imaginary, kita dapat negatif juga. Negatif sed 3. So, negatif sed 3. So, dekat kuadran? Kuadran? Ketiga. 3. Yeah, ketiga lah. Okay. Kat sini. So, theta yang kita nak nanti daripada sini sampai sini. Yang kita nak theta dia. Argument ya. Okay, so kita tengok dulu. A, ini A punya step. Ini M pula. Modulus. So, R equal to negative 1 square plus negative sed 3 square and then square root.
Okay, so dapat berapa? Tu. Berapa? 2. Okay. Lepas tu argument. Argument dia dekat kuadran yang ketiga. Okay. So sini kena ingat lah kuadran ketiga. Kita cari dulu alpha. Okay. Arc tangent. Ingat kita buat modulus. So kita ada sec 3/1. So kira dulu yang ni. Pakai kalkulator awak. Okay. So kalau kita pakai kalkulator. Takut ada orang tak reti nak tukar. So kalau nak tukar mode, awak tekan shift. Lepas tu awak tekan ni menu. Okay. Nanti dia keluar kat sini. Angle unit nombor 2. So 2. Pilih radian. Lepas tu, nanti kalau kita nak kira ni, arc tangent, shift, pergi dekat tangent. Lepas tu tekan sec 3. Sebab sec 3 divide by 1 is sec 3 juga. So tutup kurungan. Yep. Okay. And then equal. So you dapat benda tu lah. 4/3 pi. Okay. So kita pakai benda tu untuk kita punya ni. So sini tadi saya dapat 4/3 pi rad. Okay. Tapi disebabkan dia dekat kuadran ketiga. So, ini bukan theta. Theta akan sama dengan, ingat kuadran ketiga, dia mula dari bawah. Okay, dia mula dari bawah, so dia negatif. Lepas tu, dia ada pi minus alpha. So, alpha what is pi/3. So, kita akan dapat apa ini? Negatif pi tolak pi/3. Negatif 2 pi Negatif 2 over 3. pi over 3. Okay, thank you. Negatif 2 pi over 3. Okay. So, masukkan dalam polar form. 2 cos negatif 2 pi over 3 plus I sin negatif 2 pi over 3. Okay. Because this one I letak in pi, so saya tak letak radian punya ni lah. Sebab orang memang tahu bila you letak pi, mean you kira in radian. Tapi macam soalan sebelum ni tadi, saya letak rad. Walaupun jawapan kat sini dia tak letak radian, tapi saya letak. Supaya orang boleh memang faham you pakai radian. Sebab kalau kita dapat jawapan 0.675 ni, it can be in degree. Kalau degree kita letak bulat kecil kan. So yang ni kita letak radian supaya kita letaklah simbol dia tu apa benda. Okay, saya suggest you letak. Kalau pi memang kita dah tahulah dia memang radian. Okay, kita pergi soalan example 12. Example 12 saya nak bagi overview sikit. Dah. Dah. Okay, untuk example 12 tengok ni. Dia tak bagi terus Z equal to A plus BI. Tapi dia bagi awak in bentuk ni. So, awak kena simplify dulu benda ni. Ini division of complex number. Bila kita ada division of complex number, what we should do? Darab bangkit. You kena rationalizekan dia dulu. Okay. So, bila kita rationalizekan dia, negative 1 plus 5i over with 2 plus 3i. Okay, kita darab dengan apa? 2 minus 3i. Yes, very good. 2 minus 3i divide by 2 minus 3i.
Okay, conjugate kepada denominator. Conjugate kepada bawah. Okay, lepas tu kita settlekan one by one. Yang pertama, untuk negatif 1 darab 2. So, you got negatif 2. Negatif 1 darab negatif 3i. So, positif 3i. Plus 5i times 2. So, plus 10i. Plus 5i times negatif 3i. So, I ada 2 kat situ. So, jadi negatif 15i square. Okay. And then divide by, okay, yang bawah because dia ubah sign sahaja kat situ. So, you got 4 and then darab yang belakang 3i darab negatif 3i. So, kita dapat negatif 9i square. Okay. Simplify untuk saya, bagi saya dia punya short tu. Dapat apa? Yang mana boleh ni awak simplifykan. Jangan lupa I square equal to what? Yes, negative 1. So, sentiasa ingat kena tukar every time you jumpa I square. Supaya you boleh simplify dia dengan real number. Negative 2 plus 15. So, 13 lah. Okay, dapat sama dengan saya? Okay, so kita dapat 1 plus I je actually. So, bila you dapat 1 plus I, okay, cuba you buat polar form tu. Maksudnya sekarang ni you punya step kena guna 1 plus I. Buat Argand diagram. And then buat modulus. And then buat argument. Dan P polar form. Bagi saya jawapan polar form dalam masa 3 minit. Madam. Ya. Oh, madam. Ya. Saya tanya yang pasal yang argumen tu kan. Yang nak kira alpha tu. Saya tak faham yang tu. Yang mana satu yang tak faham? Yang tan part. Yang kira ni. Ha? Saya nak kira dia sampai dapat jadi radian. Radian tu kamu radian je. Macam mana? Yang ni memang tetap. Ini memang terus ambil. Yang ni pun pi tolak benda ni. Yang ni memang tadi saya cakap tu lah macam yang kita kira kat sini. Kita tukar radian terus siap-siap. Tak payah nak tukar manually. Dia kat awak punya calculator tu awak tukar radian terus. Maksudnya saya cakap shift, menu, lepas tu ambil, kalau ni angle unit lah. Kalau awak pakai yang 570. 570 yang macam ni lah lebih kurang. Sekejap saya buka pop-up display. Kat sini lah. Awak kena sama juga. Tekan shift. Shift. Lepas tu tekan ni. Mode. Tu nampak nombor 4. Radian. So tekan 4. Lepas tu nanti awak kira je lah. Arc tangent. Arc tangent maksudnya shift. Tangent. So jadilah arc tangent. So kalau tadi awak nak tekan 4/5. 4/5. Lepas tu equal. Tu dapat. Inilah radian. Ni dah terus in radian. Kena ingat lah. Jangan letak negatif dekat dalam awak punya function. Sebab nanti jawapan awak nanti lari tu. Tak boleh nak pakai yang tu.
Sebab kita memang nak, mana pula saya nak buka tadi ni. Kita memang nak, ini basic angle. Dekat alpha ni kita nak basic angle. So kita letak modulus kat situ. Jangan letak negatif or positif lah. Even dekat dalam soalan awak, 4 is negatif. Tapi tak payah letak untuk cari alpha. And then untuk theta, awak kena depend kepada kuadran mana awak pakai. Kalau Q4, dia kata just negatif kepada alpha kita. Sebab tu saya letak negatif je. Kalau Q3, maksudnya awak kena pakailah formula ni. Negatif, lepas tu dalam kurungan, pi tolak dengan alpha awak. So kalau pi tolak alpha dapat berapa, and then awak letak je negatif kat luar. Sama juga dengan kuadran kedua. Pi tolak dengan alpha yang awak kira pakai radian tadi. Macam tu je. Okey, dapat berapa dah polar form tu? Dah lebih masa dah. Dapat berapa jawapan awak? 2 Sekejap per saya 4 salin. Z sama dengan sek 2 kurungan cos. Cos 1/4 pi. Okey, pi over 4 tambah I sin pi per 4 sin. sin. Sin tu dosa. Okey, dah. Betul jawapan kawan awak. Very good. Okey, so habis dah chapter 1. Dah habis chapter 1. Apa kena buat dekat tutorial? Madam, kalau nak tanya yang step 1 tu kita skip boleh? Step 1 you skip. Tak boleh. Nanti you tak tahu dia kuadran mana. Tapi boleh skip ke tak boleh? Tak boleh lah. Oh. Nanti kuadran mana you tak tahu. Dia dekat kuadran mana. Tapi kalau you rasa you boleh imagine. Tapi kalau dalam assignment kena tunjuk. Kalau dekat dalam objective question then boleh lah you nak imagine je, tak payah tunjuk. Tapi kalau solution yang subjektif kena tunjuk. Step pertama ni kena tunjuk. Okay, Sebab dia ada kaitan dengan step yang ketiga. So dia nak tengok lah ada awak punya step tu betul ke salah flow dia. madam. Okay, so dah habis chapter 1. Kita kena pergilah jawab tutorial. So untuk lepas ni, session lepas ni, masa tutorial kita akan jawab soalan tutorial. Ni tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3 and so on. Yang minggu ni je saya ajar nota kiranya kita belajar lecture note dekat dalam tutorial. Sebab masa awal-awal nak masuk ni semua awak tak reti nak buat. So kita kena ajar dululah. Kita tak nak membazir masa kat situ. So kita ajarlah dulu nota semua kat dalam tutorial. Supaya nanti lepas tu awak dah boleh buat dah soalan tutorial ni. Kejap saya stop record.